hadis Nabi, kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Semua benda yang baru itu bid'ah. Baru yang macam mana? Baru yang bercanggah adalah bid'ah. Bid'ah yang macam mana? Bid'ah yang bercanggah. Sebab Imam Syafi'i kata bid'ah itu ada dua. Bid'ah yang bercanggah, bid'ah sesat nama dia. Bid'ah yang tidak bercanggah, bid'ah yang baik. Jadi fahaman Qadariyah ini di antara contoh bid'ah yang sesat. Dan inilah orang yang berpegang dengan fahaman inilah, ya inilah dikira sebagai ahli bid'ah. Manakala benda baru yang tak berlaku di zaman Nabi, tak muncul di zaman Nabi, dan Nabi pun tak pernah pesan buatlah perkara itu, tapi diadakan selepas kewafatan Nabi. Tetapi benda itu tidak bercanggah dengan Al-Quran, dengan hadis, dengan asar, dengan ijma', maka dia boleh diterima pakai. Contoh yang ketara yang kita telah sebut, iaitu membuat sambutan Maulid Nabi SAW. Ada satu tempat saya ceramah di satu kawasan, satu masjid. Alhamdulillah mereka buat sambutan Maulid Nabi. Tiba-tiba ada 2-3 orang insan ni dia menolak keharusan Maulid Nabi SAW. Hujah dia, tidak ada dalil daripada Al-Quran, tidak ada nas daripada hadis. Nabi tak pesan buat. Aku tak mahu datang ke majlis maulid yang diadakan di masjid. Daripada aku pergi program maulid yang diadakan di masjid itu, lebih baik aku pergi konsert dengan lagu Mina Arab main judi. Sampai tahap macam tu. Marah sangat pada maulid, tak tahu sebab apa. Umat Islam ini sibuk dengan mengadakan Maulid Nabi, dan benda ini harus dengan ijma' para alim ulama. Mereka pula haram, melarang pula, bahkan menghukum sebagai benda yang tidak harus. Tetapi yang bahayanya, mereka pergi sebar pada masyarakat awam. Dia kata, dia ceramah, Maulid tidak ada dalil, tidak ada nas, dan macam-macam lagi lah. Bukti dia tidak ada dalil, tak berlaku di zaman Nabi SAW. Bagaimana mereka nak mendapat keberkatan? Sedangkan benda yang baru diadakan, tak ada zaman Nabi ni banyak. Mihrab ni, masjid ni, mihrab mana ada zaman Nabi? Mihrab tuan-tuan, ni zaman Nabi tak ada. Banyak lagi benda-benda yang tak berlaku di zaman Nabi SAW. Peletakan titik-titik dan baris-baris dalam ayat Al-Quran, mana ada zaman Nabi SAW? Tak ada. Tapi bila Nabi meninggal, adanya seorang tabi'i nama dia Yahya bin Ya'mur. Dialah orang yang pertama sekali meletakkan titik-titik pada ayat Al-Quran. Kalau mengikut kaedah dia, benda tak berlaku di zaman Nabi, Nabi tak pesan buat, jangan buat. Kalau buat syirik, bid'ah, masuk neraka, janganlah baca Al-Quran. Jadi mereka sebenarnya ini masuk ke negara kita, masuk ke kampung kita untuk menghapuskan amalan-amalan yang diadakan oleh umat Islam. Jadi mereka ini pengganggu dan pengacau. Kita kena berhati-hati, fitnah akhir zaman ni macam-macam ada. Dah. Orang buat sambutan maulid pun marah. Orang tak buat, apa? Kalau dia tak suka sambutan maulid, duduklah diam-diam. Janganlah marah orang Islam buat sambutan maulid Nabi SAW. Ada kebaikan. Berselawat beramai-ramai, mengadakan program-program yang bersifat ilmiah dan seumpamanya. Ini satu kebaikan dan mengeratkan lagi hubungan silaturahim. Jadi benda ini dikira sebagai benda yang harus, dan jika dilakukan ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala, maka mendapat pahala di sisi Allah. Diriwayatkan satu kisah menunjukkan berkatnya majlis sambutan Maulid Nabi SAW. Diriwayatkan dalam sebahagian kitab ulama. Peristiwa ini berlaku di Basrah. Tak tahu saya pernah cerita ke di masjid? Belum lagi lah. Belum lagi. Berlaku di Basrah. Tinggalnya seorang suami dan isteri Yahudi, bukan orang Islam lah. Jiran dia orang Islam, keluarga Islam, keluarga Muslim. Jiran ni orang Islam ni, tiap-tiap tahun bila tiba je bulan Rabiul Awal, mereka akan buat majlis sambutan maulid secara besar-besaran. Dihabiskan banyak harta, disumbangkan untuk buat majlis Maulid Nabi SAW. Tiba-tiba isteri Yahudi tadi, dia bertanya kepada si suami,
Apa kena dengan jiran kita yang orang Islam ni? Tiap-tiap tahun bila tibanya bulan Rabiul Awal, mereka buat satu majlis yang besar-besar, menghabiskan harta mereka semata-mata nak buat majlis yang besar-besar. Lalu si suami pun menjawab, sesungguhnya jiran kita yang Muslim itu mendakwa bahawasanya pada bulan ini bulan kelahiran Nabi mereka, bulan kelahiran Nabi mereka. Maka orang Islam kebiasaan mengadakan sambutan maulid secara besar-besar. Maka pada malam harinya, si isteri dan si suami pun tidur. Dalam mimpi si isteri bermimpi. Pada malam itu si isteri bermimpi melihat seorang lelaki yang bercahaya, munawwar, yang berjalan dan dikelilingi oleh sahabat-sahabat yang ramai. Lalu perempuan tadi pun bertanya kepada seseorang yang berdekatan dengannya, siapakah lelaki yang hebat yang bercahaya itu? Lalu lelaki tadi pun menjawab, Zaka Muhammadun Nabiul Muslimin. Itulah Muhammad, Nabi bagi orang Islam. Lalu perempuan tadi berkata lagi, Ayukallimuni idza kallamtuhu. Kalau aku nak bercakap dengan dia, dia layan tak aku? Lalu lelaki tadi pun berkata, Huwa laisa bimutakabbirin wala mutajabbir. Dia bukanlah seorang yang sombong dan ego, bukan seorang yang takabur. Lalu perempuan tadi pun memanggil nama, Ya Muhammad. Lalu lelaki tadi yang bernama Muhammad berpaling dan menjawab panggilan perempuan tadi. Labbaika, kata Nabi Muhammad. Lalu perempuan Yahudi tadi pun terkejut. Ini dalam mimpi. Perempuan Yahudi tadi pun terkejut. Kamu menyahut panggilan aku, sedangkan aku bukan berada dalam agama kamu. Aku bukan orang Islam, tapi kamu jawab juga panggilan aku. Lalu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun berkata, sesungguhnya sebelum aku menyahut panggilan kamu tadi, aku telah diwahyukan bahawasanya Allah Ta'ala telah menetapkan ke atas kamu mendapat hidayat, iaitu dengan masuk Islam. Lalu perempuan tadi pun terkejut dan terus mengucap dua kalimah syahadah, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Masuk ke dalam agama Islam. Dan perempuan tadi pun bernazar. Hebat orang dahulu ni. Dalam mimpi boleh bernazar. Kita dalam mimpi berkhayal. Ini bernazar. Dia kata kalau aku keluar sedar daripada tidur aku nak mengiklankan keislaman aku di hadapan suami. Lalu perempuan tadi pun terjaga daripada tidur. Dan dia mendapati suami dia ini sedang mengadakan satu kenduri yang besar. Dia pun amat terkejut. Lalu dia berkata kepada si suaminya, Ma hadza ya zauji? Apa benda ini wahai suamiku? Lalu suaminya berkata, sesungguhnya aku melakukan kenduri yang besar ini kerana aku gembira kerana kamu telah memeluk agama Islam pada malam tadi. Lalu perempuan tadi pun terkejut. Bagaimana kamu boleh tahu sedemikian? Lalu si suami pun berkata, sesungguhnya orang yang mengislamkan kamu pada malam tadi dalam mimpi, dialah yang telah mengislamkan aku. Ini mereka mendapat hidayat daripada Allah dengan masuk ke dalam agama Allah, berkat daripada orang Islam jiran dia yang buat sambutan maulid Nabi SAW. Kerana itulah ulama disepakat, dikata kalau sambutan maulid dilakukan kerana ikhlas, kerana Allah Ta'ala, fihi barakatun. Sebab kita gembira kelahiran dengan besar Nabi kita Muhammad SAW. Kerana itulah umat Islam mendapat keberkatan. Tetapi kalaulah dia kritik pula maulid, tak boleh, haram, bid'ah, syirik, masuk neraka, kafir, taghut, murtad. Kalau hanya halal, macam-macam lagi lah. Hujah dia tak berlaku di zaman Nabi. Bagaimana nak mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala? Kita ingin keberkatan dengan kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul atii'u Allah war rasul.
Katakanlah